Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazwan. Bertemu kita lagi kembali dalam pada podcast pada hari ini yang berbincang mengenai tentang seni, sukan, budaya dan juga belia. Alhamdulillah, bersama saya dengan sini adalah Saya Rafi. Beliau adalah kita kata mereka peminat dan juga pemain e-sports. Dalam e-sports ni disebut sebagai squad member, terutamanya kalau dalam game Mobile Legend. Jadi kalau anda pernah dengar nama Mobile Legends ni, tak perlu tengok podcast ni, maka anda tahu topik podcast pada hari ini. Tapi sekiranya anda tak pernah tak pernah dengar nama perkataan Mobile Legends tu, maka teruskan menonton podcast ini. Tujuan kami memilih topik pada hari ini iaitu mengenai e-sport. Apakah itu e-sports? Adalah kerana banyak lagi kurang rakyat Malaysia kurang mengetahui tentang perkara ini, terutamanya dalam kalangan mereka yang berusia. Saya rasa orang-orang muda, mungkin Gen Z, Gen Y, mungkin tahulah sedikit mengenai e-sport ni. Malah saya sendiri pun tak pernah main e-sport ni. Jadi sebab tu kita panggil, kita kata salah seorang pemain e-sport ni, Rafi sini, supaya kita nak tahu, kita kata introduction lah, supaya kita boleh lebih memahami apa yang anak-anak sekarang main kan. Saya teringat dulu semasa Syed Saddiq menjadi, kita kata, Menteri Belia, beliau ada perkenalan kita e-sport ni. Walaupun ramai juga yang berkritik, tapi rasanya benda tu berterusan. Kementerian Belia, memang kerajaan basically menaja lah e-sport ni lah, sikit sebanyak. Saya tak tahulah berapa banyak tajaan ataupun kita kata serius atau tidak mereka kementerian menaja tentang e-sport ni, tapi ada dalam kerajaan benda kata agenda. Dan sekarang pun Menteri Belia sekarang ni, Han Hayyu pun saya ingat masih lagi meneruskan, Timbalan Menteri Adam Adli meneruskan lagi agenda ni, dan juga perlulah difikir, kita kata difahami e-sport ni apakah dia sebenarnya. Apa-apa pun kita tak perlu membuang masa, saya nak tanya dulu Rafi, apakah itu e-sport? Bagi secara ringkas, dan juga macam mana, apa beza dengan bermain e-sport ni dengan kita bermain game biasa di PlayStation dan juga di PC dan platform seumpamanya. Okey, rasanya kalau nak saya nak ni lah, clarify balik. E-sport ni dia sebenarnya adalah permainan kompetitif sebenarnya. Kompetitif yang maksudnya dia adalah berkaitan dengan permainan video ni lah, digital lah. Itu macam telefon, PC, apa lagi, PS apa, itu adalah benda Xbox tu so benda tu adalah satu mekanisme macam tu, lebih kurang macam tu lah. Yang mana kita main game ni online. So itu adalah maksudnya e-sport lah, main dalam dunia yang macam apa, dia di luar, maksudnya macam kalau main bola macam reality kan. Kalau game ni macam dalam alam maya lah. Alam maya lebih kurang macam tu lah. So dia adalah senang cakap permainan kompetitif, yang mana maksudnya dia ada menang kalah, dia ada maksudnya ada hadiah apa kan, ada yang lumayan. Maksudnya setiap game tu mesti ada yang hadiah yang lumayan ya. Gitulah. So hadiahnya bukannya kalau kira bukan suka-suka lah. Bukan suka-suka lah. Maksudnya kalau masuk dalam bidang e-sport ni adalah kompetitif yang profesional. So dia bukan cakap apa, hadiah dia bukan macam kalang-kalang. Bukan sekadar hadiah, bukan hamper lah. Bukan hamper lah cakap. Dia paling-paling apa, dapat duit, dapat piala. Itulah. Selalunya kalau macam biasa-biasa ni, piala pun ada lah kan. Macam selalunya macam dapat hamper lah gitu lah. Itu dah sedikit macam e-sport lah. Apa game-game yang selalu main? Macam anda main Mobile Legends, tapi apa lagi selain tu? Dan apa sebenarnya Mobile Legends tu? Main apa sebenarnya? Okay, maksudnya macam mana cakap, saya cerita lah dulu macam starting saya main Mobile Legend ni, maksudnya waktu 2019 baru lagi sebenarnya. Baru lagi. Sebab saya dah lama dengar dah sebenarnya Mobile Legend ni dah lama dah, 2015 silap saya, 2015 ke 16 betul lah. Sebelum tu saya ada main satu lagi game, iaitu Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh main kad kan. Rasanya ada lah yang Yu-Gi-Oh ni. Lepas tu kita ada ni lah, macam ni kita dah main phone tu, game apa lagi, game mau cakap apa, PUBG je main. PUBG main juga. Tapi PUBG dah lama sangat kan tak main, so macam lagi dah lupa lah. Sebab saya memang suka Mobile Legends kan. PUBG tu adalah maksudnya
waktu PKP tu. Oh, especially waktu PKP lah. Waktu PKP dua game ni adalah PUBG dengan Mobile Legend. Satu lagi game yang ni lah, dia bukan e-sport tapi game yang ada satu lagi lah. Maksudnya e-sport ni maksudnya game kompetitif lah. Ada lagi game yang orang cakap apa? Dari segi maksudnya cakap nak dari segi apa? Kita nak kenal ataupun kita nak apa? Yalah waktu PKP tu ada satu game tu adalah Among Us. Oh, Among Us. Saya pernah dengar Among Us kan. Dia macam download apps, macam apps lah kan? Dia memang time tu memang guna apps je. Saya tak silap PC pun ada juga sebenarnya. So macam Among Us tu dia game macam apa? Friendly lah kan. So pun orang luar ke apa kan, online juga. So macam kita Among Us ni lebih kurang macam werewolf lah. Siapa cari siapa yang pembunuh ni. Lepas tu kita kena siap kat atas kan. Game kalau main betul-betul ni lah. Tapi kalau macam apa Mobile Legends ni dia ada maksudnya game online yang ada menang kalah. Maksudnya adalah hero-hero yang kita kena pick lah. Maksudnya apa yang kita suka, hero apa yang kita suka, hero apa yang kita macam apa dah orang cakap apa training apa semua kan. Begitulah. So bukan setakat Mobile Legends lah. Rasanya dulu sebelumnya wujudnya Mobile Legends ni kita dulu ada pernah mendengar Warcraft. Oh, Warcraft. Okay, Warcraft. Lepas tu game apa lagi yang main satu lagi game tu. Macam robot-robot apa? Saya tak ingat game tu apa sih. Warcraft bukan Halo. Saya pun tak ingat. Tapi macam tu lah. Lepas tu kita saya ingat tu Counter Strike dulu. Yes. Itu pemula. Sekali ikutkan rasanya waktu kita pergi CC tu lah permulaan. Okay. Kita apa orang cakap. Jadi kalau dulu orang main di CC je kan, di Cyber Cafe. Sebab saya ingat tu waktu saya di UAE tu, memang ada satu CC kat satu CC ni Cyber Cafe lah. Di Matrix saya dulu Mahalah Abu Bakar. Jadi ada satu CC tu, memang majoriti situ memang orang main game. Daripada pagi saya ingat start pukul 9-10 pagi tu aja sampai petang lah. Bayarlah tapi menyebabkan orang yang nak guna komputer untuk buat study ke buat internet ke. Waktu tu zaman tu handphone tak ada lagi. Handphone tak macam ni lah. Tapi kena susah menyebabkan tu. Jadi tapi basically benda tu hanya berkembang menjadi online lah. Online lah. Satu dunia lah main ni. Mobile Legends ni macam kamu main je semua satu dunia kan tu Malaysia je. Kalau ikutkan Mobile Legends ni dia baru lagi macam dia tak ada baru. Maksudnya starting dari 2015 ke 16 tu lah. So macam dia sampai ke worldwide, cuma tak semua negara yang terlibatnya. So macam selalunya Mobile Legends ni yang agak terkenal ada ni. Maksudnya Asia Tenggara lah yang paling terkenal, Indonesia, Filipin, Malaysia pun kena top lah. Malaysia top je lah. Yang paling top yang Filipina, Indonesia, Malaysia, lepas tu kalau luar Asia Tenggara ni macam apa Rusia pun ada, Turki pun ada, Arab Saudi pun ada, Amerika pun ada sebenarnya. Cuma tak banyak negara yang setiap negara ada je punya preference lah, ada je punya game je lah. So macam kalau Asia Tenggara ni dia ada macam ada slot-slot, maksudnya dia ada nama kompetitif tu adalah M, maksudnya Mobile Legend lah. So sekarang ni dia tahun lepas baru ada M5, berarti ada dah 5 season perlawanan satu apa orang cakap Piala Dunia lah macam tu lah. So kita ni M6 lah. M6 ni dia hujung tahun baru dia ada mula. So kalau Mobile Legend ni dia punya sekarang ni dia adalah saya cakap apa? Liga lagi. Saya bulan 3 tak silap dia start. Bulan 3 ni start. Yang siapa-siapa boleh masuk. Dia ikutkan dia ada macam kena bayar something lah. Ya betul. Tapi dia tak ada bayar, maksudnya dia akan dipilih lah, maksudnya dia akan pilih lah. Dia macam tak semua orang boleh masuk lah. Tak semua orang boleh masuk. Cuma ada squad, maksudnya kita kena ada create a team. Lepas tu kita akan ada macam qualifier macam tu lah. So ada qualifying. Dia macam lebih kurang macam Malaysia lah, macam nak layak ke Play Asia tu kan. Kena ada stage kan. Macam lebih kurang macam tu lah. So nak layak ke apa liga apa Mobile Legend ni iaitu orang cakap apa MPL namanya. MPL. MPL. Mobile apa maksudnya? Mobile saya pun tak ingat apa nama panjang bukan dia. Mobile Malaysia Premier League bukan. Tapi dia adalah orang cakap apa liga Malaysia nya tu lah. So bukan Malaysia je lah, maksudnya kat negara-negara lain orang panggil MPL kan. MPL Indo, MPL Malaysia, MPL Filipina, MPL apa Vietnam, Thailand semua tu lah MPL lah. So nak starting nak kiranya kalau macam ada dah juara tu memang stay lah. Beberapa team mungkin
selalunya kan contoh dia 10 tim. So yang 2 tu akan memang sampai kalau tak layak ke knockout tu kan. So knockout apa orang cakap stage 16 lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang. So dia akan ada dah out dah. Dia biasa dalam kan sebut dalam tournament tadi kan ada 10, ada M1, M2 dan mungkin tahun ni M6. Pertama anda pernah masuk ke tidak, dan juga kalau anda pernah ikut, kita katakan dia orang buat tournament. Saya dulu pernah pergi Sunway Pyramid. Saya nampak kat bawah tu ada tournament kan. Saya nak tengok pun tak tahu apa benda kita tengok kan. Jadi kita tak tahu siapa menang siapa kalah pun. Okay. Tapi kita sebab kita dah kebetulan kat situ, kita tengok je kan. Apa pandangan tentang dan sejauh mana tournament ni katanya hadiah ada banyak kan? Betul. Kalau Mobile Legends ni dia macam apa, kalau dari segi pengalaman saya tak adalah tengok live yang depan-depannya. Maksudnya saya tengok live, tengok YouTube je. YouTube. Tapi sebab kalau tengok YouTube pun rasa macam hebat, rasa nak ni kan. Hebat lah tim ni kan. Kalau saya perasaan saya macam tu, kalau kat sana lagi lah. Sebab sana lagi dia punya adalah orang cakap fans dia, fans yang tersendiri. So fans So memang ada orang pergi situ, dia ada, maksudnya setiap tim ni ada fan je. Ada fans dia. Dan dia datang situ tengok. Betul. Macam fan Liverpool, fan Man U. Boleh macam tu lah. So ada yang lalang je. Ada yang tukar-tukar tim lah. Ada tukar-tukar tim. Okay, tim ni menang, aku tim ni. Betul lah. Tapi ada yang fanatik betul-betul lah, yang maksudnya memang betul-betul fans. Dan mostly kalau setiap kali tim ni dia ada merchandise sendiri. Macam sekarang ni orang cakap company yang betul-betul yang berjaya sekarang Homeboys. Dalam nama team tu Homeboys. Homeboys. Dan semua yang orang Malaysia lah. Apa dia? Semuanya orang Malaysia. Kalau ikutkan yang create ni orang Malaysia. Orang panggil Daddy lah. Bukan Daddy yang tuan. Panggil ni Daddy Hood. Bukan Hot Daddy. Bukan itu. Tapi ni Daddy Hood orang panggil. Tapi dia lah yang pengasas Homeboys tu. Tapi dulunya kalau sebelum Homeboys tu dia ada tim yang lama-lama, iaitu Prime orang cakap Mobile Legends, iaitu tim Cyan. Cyan macam tim AirAsia Cyan. AirAsia Cyan. Tentu memang AirAsia ke macam mana? AirAsia ke macam dia macam taja. Betul, taja tu sponsor semua tu lah. So macam dia punya kelengkapan, maksudnya beli gaming betul. Jadi maksudnya setiap team ni dia kalau ada sponsor je, sebab benda ni semua mahal kan, komputer. Jadi sebab tu je macam kata tournament tu dia kata sampai berjuta kan, dolar kan dia punya kalau menang kan. Jadi pada pendengar Rafi, maksudnya basically memang e-sport ni memang berjihad sebagai sukan sebenar. Sebab sukan sebenar macam badminton, bola sepak, ada penaja-penaja kan. Dan sebab nak beli kasut pun mahal, nak beli baju semua mahal, semua punya nak transport sport orang gaming pun, setting gaming pun. Jadi orang tak buka e-sport ni, orang tak boleh anggap bahawa sekadar duduk rumah dekat depan komputer. Betul. Dan komputer macam apa-apa komputer boleh. Betul lah. Sebab saya pun tengok dia punya ni lah, sebab lagi saya tengok YouTube kan. So setiap team ni akan orang cakap tour bilik gaming orang cakap. Tu bilik gaming. Bilik gaming. Maksudnya macam contoh sini macam bilik kan, contoh kita saya okay. set up gaming dia. Contoh dia kalau setiap kalau saya saya tahulah yang mana setiap pemain-pemain yang profesional maksudnya yang join kompetitif ni, so dia akan orang cakap nama dia punya ni Scream ni ada, maksudnya dia akan lawan tim lain maksudnya. Scream SCREAM. SCRIM. Scream. Maksudnya dia satu squad tu. Dia main online, dia team lawan team public orang cakap public lah. Maksudnya online ni kiranya orang-orang luar lah. Gitulah. Tapi siapa lah. Basically dia nak test dia punya skill lah. Skill dia, lepas tu dia pandai, maksudnya macam bagaimana dia nak attack macam defense semua tu lah. So kalau nak lihat dia punya gameplay apa semua, tengok gameplay lah selalunya. Sebab setiap hero yang ada dalam Mobile Legends tu ada skill lain-lain, maksudnya setup ke apa semua tu lah. Dia biasanya orang yang main e-sport ni dianggap biasanya kebanyakannya orang muda lah. Tapi apa pandangan Rafi tentang adakah sepanjang main e-sport dia, adakah betul ke semua orang muda? Cuma sebenarnya pelbagai
pelbagai orang dan juga bukan sekadar tak ada klise lah. Maksudnya macam-macam pelbagai orang yang sebenarnya main e-sport. Sebenarnya saya pernah dengar satu berita tak silap. Ada orang nenek Nenek main. Counter Strike. Counter Strike. Saya kan Counter Strike asalnya main game perang lahan. Dia pakai sniper, memang kena headshot lah. Nenek tu. Sebab ni time tu tak silap saya, dia punya nenek ni dia kematian suami dia kan. So macam kecewa kan. So anak cucu dia belikan game ni. Okey, dia so try main game ni. Dan dia live, tak silap saya dia live kat mana. Sampai ada sampai orang tengok dia tak tahu pun dia nenek. Bila orang viral kan dia, inilah rupanya tak sangka. Aku ingatkan orang muda-muda selalu macam ni. Rupanya orang tu nenek. Jadi saja e-sport ni sekarang ni pelbagai lapisan umur bermain dan pelbagai orang main lah. So lagi pun macam lagi-lagi platform sekarang ni TikTok lah paling banyak yang ni TikTok. Sebab kalau kita tengok TikTok punya game punya list gaming pun memang ada yang orang cakap bukanlah sangat-sangat bukanlah orang muda ya, tapi ada yang maksudnya orang yang pencet pun ada yang main. Yalah, banyak pencet banyak masa kan. Pencet banyak masa tapi tak tahu nak ke mana. Selalunya habiskan duit macam contoh tapi kalau melancong aja kalau kita macam tak adalah nak suggest ke apa macam orang-orang yang warga emas kan orang ni macam nak dia dah main game ke apa. Cumanya di jana ada penjanaan ada juga yang menjana duit lah. Maksudnya. Jadi nak mencari rezeki pun lagi e-sport dia kan. Ada juga lah. So macam mana kita nak expose e-sport ni. Selalunya kalau kata e-sport ni, kalau e-sport ni sebenarnya dia kompetitif yang maksudnya profesional lah, profesional. Tapi kalau kita nak santai ke apa, kita pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita ni tak pandai main ke, kita tak pandai cakap apa, tak pandai borak kan, just kita nak hiburkan apa kita punya penonton-penonton kat luar kan. Kau main macam kaki apa kan. Tapi kita pandai kita menghiburkan penonton-penonton So itu adalah itu pun dah macam satu konten lah. So e-sport ni sebenarnya kalau dari segi apa ni adalah kompetitif yang profesional tapi e-sport ni sebenarnya luas sebenarnya. Ada yang nak pendapatan, ada yang jenis yang berbagai sebab lah. Kalau tak ada sebab tu mungkin macam kita main bola, main badminton, ada yang serius, jadi profesional, dari akademi. Tapi ada main saja, main futsal setiap minggu kan, jumpa dengan kawan-kawan kan. Okey, ni soal terakhir. Ada yang anggap bahawa ayalah main game, main e-sport ni semua ni kita kata membuang masa lah. Ataupun ni, apa pandangan Rafi ni hari? Membuang masa atau membuang duit ke kan? Apa guna kita beli komputer semua ni? Untuk apa kan? Kecuali orang kata kalau untuk career, yes. Tapi ada orang kata kalau tak ada career takkan nak satu adalah mungkin yang paling orang cakap ni bukan ni dari cakap dari segi personal yang cakap hobi sebenarnya. Kalau kita spend duit tu bagi macam yang yalah kalau kita orang yang kata membazir tapi ni hobi kita. Macam contoh kita nak beli barang smartwatch, topi ke, baju ke. Yalah, orang suka beli kumpul handphone, kumpul jam, baju apa paling mahal kan. Itu sama juga macam Mobile Legends kan. Kalau macam contoh dia ada skin dia kan. Skin paling mahal lah, macam limited punya skin ni tak boleh dapat ni. Skin maksudnya macam ada, kalau hero tu dia macam ada orang cakap apa? Pergerakannya. Dia kan pergerakan, dia punya pakaian pakaian. Ada dia punya. Itu pun boleh jual lah, boleh ada. Sebenarnya kalau kita macam contoh dalam Mobile Legends, kalau kita kumpul apa, kita beli apa kan, skin apa ya, sampai satu tahap kita dah bosan, kita boleh jual lah. Mahal kalau sampai satu tahap ada sampai 100,000 boleh dapat. Tapi ni Malaysia ni. 100,000 ada Malaysia bukan setakat Mobile Legends, PUBG pun ada akaun kan. So macam dia tak nak main dah kan. So macam boleh jual lah itu. Jadi maksudnya kalau orang tu jadi retire dia boleh jual dia punya akaun dia. So macam dah malas nak main dah kan. Tapi itulah kalau saya cakap pasal buang masa tu kan. First kali kalau hobi saya rasa macam bagi dia positif bagi dia, tapi kalau macam negatif itu hati dia kan. Yang keduanya berkaitan dengan kalau pasal buang masa ni mungkin dari segi yalah macam
kalau bagi saya lah, kalau satu time tu macam stres ke apa kan. Sebab kalau main game sebenarnya Dia release stress stres, tapi kalau kita kalah lagi stres. lagi stres lah. Jadi So, macam adakah bagus ke tidak? bagus ke tidak kan. So macam Jadi dia kena ada moderation, kena kawal lah. kena kawal lah. Satu benda ni nak kata buang masa, sebab dia kena pilih masa yang terbaik lah sebenarnya. Macam janganlah main game waktu time kita makan ke apa, waktunya makan. Janganlah kita main. Jangan sampai lupa nak makan, lupa nak pulang sekolah apa semua benda tu. Itu definisi yang buang masa lah sebenarnya. Okey. Kalau dari segi kalau macam nak spend time dengan time kalau kita main time yang betul-betul ada juga yang jadikannya macam spend time dengan kawan-kawan kan. Kawan, even dalam family pun ada yang ada sama-sama family pun main kan. Support itu dalam kalau cakap buang masa tu mungkin yalah macam contoh solat makan tu, itu yang bagi definisi yang membuatkan orang rasa macam buang masa kan. Kalau ada orang buat tu. Sampai saya cakap kau makan dah phone tu. Bagi kenyang kan makan phone. Kenyang kan. Tapi tak tahulah kalau cakap benda tu buang masa tu, itu dari segi masing-masing punya lah. Macam mana kita nak uruskan masa kita lah. So kalau kita good time kita selalunya kalau cakap waktu-waktu yang selalunya nak kata selalunya kalau live lah saya tengok live lepas isyak selalu. Lepas isyak kalau tadi saya tengok live TikTok apa saya selalu tengok dekat live lepas pukul 9 kan. Tapi ada yang start sebelum maghrib pun apa semua tu lah sampai lewat pagi pun ada juga. Saya tengah tidur pukul 10 tidur ni. Baru pagi-pagi esok pagi pukul 3 tu tak habis lagi ni. Ya Allah ngapri. Itu kalau macam kalau dia bangun, kalau dia urus masa, maksudnya lifestyle dia punya tu memang problem lah. Problem lah. So kalau macam dia kalau keluar macam ini dah tidur pagi, apa orang cakap buruh hantu kan. Itu dia ada orang dia macam sepanjang malam dia berjaga, pukul kadang-kadang tak sampai subuh pun. Sebelum subuh dah tidur. Macam tu lah. Itu problem. Saya ingat di universiti dulu pun ada lah. Kalau kita belajar lah. Jadi saya ingat terima kasih banyak Rafi atas kita introduction untuk tentang e-sport ni. InsyaAllah kita akan panggil semula untuk mungkin kita boleh juga panggil kalau ada kenal siapa pemain profesional. Dan kita boleh cakap lah tentang career dari e-sport ni. Kita boleh explore dan juga memahami, dan juga mungkin kita boleh ruang-ruang dakwah dalam e-sport ni kita tak tahu, ada lagi banyak benda. Jadi mengelakkan kita sekadar mengkritik tapi kita tak memahami. Jadi terima kasih banyak Rafi atas kesanggupan untuk hadir dalam podcast kali ini, dan juga terima kasih banyak kepada audiens yang mendengar. InsyaAllah kami alulukan kalau anda ada komen apa, jangan lupa like dan subscribe video ini, dan juga kalau ada suggestion topik-topik lain pada masa datang boleh tulis di komen. Dan dengannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.